Hari ini aku akan share dengan anda semua bagaimana kita boleh membeli saham-saham syarikat global ini dengan menggunakan satu platform yang sangat-sangat user friendly untuk pengguna di Malaysia. Adakah saham-saham global seperti Apple, Microsoft, Tesla, Facebook menarik perhatian anda dan anda ingin tahu lebih lanjut, kita boleh membeli saham global ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar semua guys? So hari ni aku akan tunjuk dengan korang macam mana kita nak register eToro mobile version, dan selepas kita install, kita bolehlah mula untuk melabur di pasaran saham global. Okey, step pertama adalah kita perlulah install apps eToro di Play Store. Okey, kita type di sini eToro. Okey, pastikan apps ini app yang sebenar, okey, yang di-verify oleh Google Play Store. Okey, di sini okey, kita tekan install. Okey. Okey, selepas selesai menginstall app eToro, so kita bolehlah open app tersebut. Okey, kita open app eToro. Okey guys, so kita mulakan dengan registration process. Untuk register account di eToro, kita perlulah mempunyai email yang sah, di mana email itu kita boleh access. Selain itu, kita juga boleh menggunakan Facebook kita untuk connect dengan eToro. Okey, selain itu kita juga boleh menggunakan Google Gmail. Jika kita mempunyai Google account, kita terus boleh direct connect to eToro. Jadi di sini aku akan menggunakan registration ini menggunakan email. Okey, selepas kita lengkapkan butiran username, email dan password, kita bolehlah klik di sini term and condition, klik create account di sini. Okey guys, selepas registration kita berjaya, kita akan dibawa ke halaman ini. Okey, sebelum memulakan apa-apa transaksi di eToro, kita haruslah complete profile terlebih dahulu. Ini adalah proses verifikasi untuk eToro mengesahkan identiti kita. Okey, kita kena klik di sini complete profile. Okey, setiap butiran yang kita kongsikan di dalam proses pendaftaran eToro dengan undang-undang yang sedia ada, eToro akan memastikan setiap maklumat yang kita share bersama mereka akan disentiasa keep confidential. Okey, jadi untuk seterusnya kita akan klik continue. Okey, pertama kita akan isi butiran berkenaan dengan nama, gender dan tarikh lahir kita. Di sini kita haruslah menggunakan butiran sebenar mengikut IC, kerana butiran-butiran ini akan digunakan untuk urusan-urusan seperti deposit, withdraw, pembelian dan penjualan saham global itu nanti. Okey, selepas selesai mengisi butiran-butiran ini, kita boleh klik seterusnya. Okey, seterusnya alamat. Kita haruslah mengisi butiran-butiran alamat ini sama dengan seperti di dalam IC kita. Okey, kita harus mengisi alamat, negara dan passport number. Di sini kita boleh menggunakan IC number kita. Okey, IC rakyat Malaysia. Di sini kita juga haruslah tick I'm not a US citizen. Okey, bermakna di sini kita bukanlah rakyat negara Amerika. Okey, seterusnya adalah berkenaan dengan pengalaman kita dalam pelaburan saham. Okey, di sini equities bermaksud saham. Jika anda mempunyai pengalaman 1 hingga 10 tahun, anda bolehlah klik di sini, dan 10 ke 20 tahun di sini. Dan jika mempunyai pengalaman lebih daripada 20 tahun, bolehlah klik di sini. Dan jika kita tidak mempunyai langsung pengalaman dalam saham, kita juga boleh klik never. So kita adalah beginners, kita adalah pemula. Untuk sama juga seperti cryptocurrency. Okey, saya klik di sini never. Okey, seterusnya adalah leverage trading experience. Okey, di sini in my opinion, leverage trading experience ini hanya ada pada pelabur-pelabur yang profesional. Jadi kita sebagai pelabur beginners dan pemula, haruslah kita klik never di sini. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan ilmu pelaburan kita. Okey, jika kita mempunyai sijil-sijil profesional di dalam bidang ini seperti Certified Financial Technician, kita juga boleh klik di sini. Dan jika kita mempunyai degree ijazah berkaitan dengan bidang pelaburan, kita boleh diklik di sini. Dan jika kita pernah menghadiri seminar-seminar, kelas dan apa saja berkaitan dengan trading courses, investment, kita boleh klik di sini.
Okey, jika anda mempunyai ketiga-tiga iaitu professional certificate, academic degree, I have attended trading course, anda boleh klik ketiga-tiga sekali. Dan jika anda tidak mempunyai sebarang ilmu berkaitan dengan pelaburan, anda juga boleh klik di sini. Okey, untuk tujuan itu aku akan klik academic degree. Okey. Seterusnya adalah penilaian ilmu berkaitan dengan trading ataupun investment. Okey, di sini eToro akan menguji pengetahuan kita berkenaan dengan investment dan trading. Okey, di sini di sini kita haruslah memilih penyataan yang benar berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh eToro di sini. Okey, pertama seperti ini. Opening a trade with 100 USD and 20x leverage will equate to 2000 investment. Okey, di sini merupakan kefahaman berkenaan dengan leverage trading. Okey, jika 100 kita menggunakan leverage 20 kali ganda, dia bersamaan dengan nilai pelaburan sebanyak 2000. Jadi aku akan klik betul di sini. If the equity in your account falls below the required margin, a margin call will be not liquidated your trade. Ini pernyataan yang salah. Okay. If the price of Google stock on Nasdaq goes up, price of your CFD in Google will go down. Ini pun pernyataan yang salah. My open position will remain open when the stop loss triggered. Pernyataan yang salah. If the market move rapidly and the gaps through the stop loss price, the trade will be not closed. Ini pun pernyataan yang salah. So di sini aku akan klik seterusnya. Okey, seterusnya adalah plan investment. Okey, bermakna eToro akan menanyakan kita instrumen apa yang kita akan gunakan di dalam platform mereka untuk kita membuat pelaburan kita. Okey, di sini ada pilihan stock, cryptocurrency, commodity, indices. Okey, untuk tujuan itu aku akan hanya klik stock iaitu saham kerana kita hanya berminat untuk membuat pelaburan di dalam saham-saham global. Okey, seterusnya guys. eToro akan menanyakan berkenaan dengan trading strategi kita. Okey, how long do you plan to leave your position open? Okey, di sini ada tiga pilihan iaitu few second, okey, up to 24 hours. Kedua adalah few weeks up to several months, okey, dalam masa tempoh beberapa minggu hinggalah dan berbulan. Dan yang ketiga adalah more than several months dan years. Okey, aku akan ringkaskan. Untuk pilihan yang pertama ini adalah sesuai untuk pelabur-pelabur dalam jangka masa yang singkat. Okey, kerana pelabur ini akan membeli saham pada hari tersebut dan akan menjual saham itu dalam tempoh beberapa jam sahaja. Okey, yang kedua adalah jangka masa sederhana, di mana di sini kita akan membeli saham dan akan menjual selepas beberapa minggu atau beberapa bulan. Dan yang terakhir adalah jangka masa panjang. Okey, kita membeli saham pada hari ini dan akan menjual saham itu dalam tempoh beberapa bulan yang akan datang atau beberapa tahun yang akan datang. Okey, untuk tujuan itu aku akan memilih pilihan yang kedua, di mana aku akan membeli saham dan akan menggunakan jangka masa sederhana untuk menjual saham-saham tersebut. Seterusnya, purpose of trading. Di sini eToro akan menanyakan kepada kita apakah tujuan kita untuk membuat pelaburan di dalam eToro ini. Setiap orang mempunyai lain-lain tujuan. Seperti mana pilihan yang disediakan di sini, kita mempunyai pilihan pertama iaitu short term return, okey, keuntungan jangka masa pendek. Yang kedua, additional revenue, pendapatan lebihan. Yang ketiga adalah future planning, untuk pelajaran anak-anak dan untuk pencen. Yang keempat adalah saving for home, untuk simpanan untuk membeli rumah. Okey, anda boleh memilih tujuan pelaburan ini berdasarkan keperluan semasa anda. Okey, untuk tujuan itu aku akan memilih additional revenue personally. Seterusnya, eToro akan menanyakan kepada kita berapa banyak risiko yang sanggup kita tanggung untuk membuat pelaburan saham global ini. Pertama, eToro akan tanya, okay, how much do you plan to deposit into your eToro account over the course of the year? Okay, pertama, eToro akan tanya berapa banyak deposit yang kita rancang untuk buat di dalam pelaburan saham global ini. Sebagai contoh di sini, saya akan membuat up to 1K.
Okey, selepas anda memilih berapa jumlah deposit yang anda ingin lakukan di dalam eToro, seterusnya eToro akan menanyakan anda berkaitan dengan risk and reward scenario that best describe your annual investment expectation with eToro. Bermakna ni di sini eToro ingin mengetahui berapakah jangkaan keuntungan dan kerugian yang anda jangkakan di dalam pelaburan ini dalam tempoh masa 1 tahun. Okey, seperti yang anda lihat di sini, apabila keuntungan itu meningkat, meningkat daripada 5, 10, 20, 40 ke 80, risiko juga akan meningkat 3, 6, 12, 24 dan 48. Okey, secara ringkasnya, semakin tinggi risiko yang kita sanggup ambil, semakin tinggilah jangkaan keuntungan yang kita akan dapat. High risk, high return. As simple as that. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini juga, jika anda memilih 5% jangkaan keuntungan, 3% risk. Okey, bermakna di sini anda menjangkakan untuk mendapat keuntungan sebanyak 50 USD dengan merisikokan kerugian sebanyak 30 USD dalam jangkaan pelaburan tahunan anda. Okey, seterusnya eToro akan menanyakan soalan ini. Okey, does any of the following apply to you? Adakah pernyataan di bawah ini ada berkaitan dengan kita? Okey, kita mempunyai 3 pertanyaan di sini. Okey, untuk tujuan itu aku akan klik tiada, none of this apply to me. Okey, seterusnya eToro akan menanyakan berkenaan dengan status kewangan kita. Okey, pertama eToro akan menanyakan sumber pendapatan utama kita di sini. Kita mempunyai pilihan di sini. Okey, jika sumber pendapatan kita datangnya daripada salary, gaji, so kita boleh klik di sini. Okey, dan jika anda mempunyai sumber pendapatan yang lain, anda juga boleh klik di sini. Anda boleh pilih lebih daripada satu. Okey, untuk tujuan itu aku hanya klik salary. Okey, seterusnya eToro akan menanyakan berkaitan dengan pekerjaan kita. Okey, di sini anda boleh membuat pilihan berdasarkan pekerjaan anda semasa. Okey. Seterusnya anda diperlukan untuk menyatakan nama dan alamat majikan anda di sini. Dan seterusnya pendapatan tahunan anda di sini. Okey, dan nilai cash dan aset yang anda miliki. Seterusnya adalah proses untuk mengesahkan kita punya identiti dengan menggunakan kad pengenalan kita. Okey, eToro is regulated company, thus required to verify your identity before allowing you to trade. Jadi di sini eToro harus mengesahkan terlebih dahulu identiti kita sebelum membolehkan kita membuat sebarang transaksi di dalam eToro untuk membeli menjual saham-saham global yang terdapat di dalam platform eToro. Seterusnya adalah berkaitan dengan terma dan syarat eToro. Okey, kita dinasihati membaca segala terma dan syarat yang dikeluarkan oleh eToro dan memahaminya terlebih dahulu sebelum kita meneruskan sebarang pelaburan yang kita ingin lakukan di dalam platform eToro. Okey, selepas kita baca dan memahami segala isi kandungan di sini, kita boleh tekan confirm. Okey, seterusnya adalah risk disclosure. Okey, kita baca dan fahamkan setiap isi kandungan ini. Dan selepas itu, kita bolehlah tekan confirm. Dan selepas kedua-dua kita telah baca, fahami dan confirm, kita bolehlah tekan seterusnya. Seterusnya, eToro meminta kita untuk verify nombor telefon kita. Okey, selepas memasukkan nombor telefon kita yang sah, kita boleh klik di sini send SMS dan selepas itu eToro akan menghantar verification code ke nombor telefon yang kita isi tadi. Kita tunggu sebentar. Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, eToro telah menghantar verification code dan kita boleh menggunakan verification code ini untuk mengesahkan pendaftaran kita. Dan kita klik verify di sini.
Okey, seperti yang anda dapat lihat di sini, phone verify. Okey, seterusnya eToro akan menanyakan kepada kita berkenaan dengan nombor percukaian kita di Malaysia. Okey, selepas selesai mengisi nombor percukaian, kita bolehlah tekan next. Okey guys, kita telah pun selesaikan satu persatu proses registration. Okey, dan seperti yang anda dapat lihat di sini, eToro telah mengatakan bahawa kita punya profil telah berjaya dikemas kini dan kita boleh memulakan pelaburan kita selepas kita membuat deposit kita yang pertama bersama eToro. Okey, selepas kita selesai mengisi semua butiran-butiran yang diperlukan oleh eToro, telah membuat segala verifikasi, eToro akan menghantar satu notification yang menyatakan verifikasi kita telah selesai. Seperti mana yang anda semua dapat lihat di sini. Okey guys, sampai di sini dahulu video kali ini, proses pendaftaran eToro. Video seterusnya aku akan tunjukkan dengan korang bagaimana kita menggunakan virtual portfolio ataupun virtual money untuk kita membuat latihan atau simulasi terlebih dahulu sebelum kita betul-betul menggunakan wang kita yang sebenar untuk membuat pelaburan di dalam platform eToro. Terima kasih kerana sudi menonton video tutorial ini. Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan dan mempunyai sebarang cadangan, anda bolehlah komen di bahagian ruangan komen di bawah. Dan jika anda adalah pengguna eToro dan mempunyai pengalaman bersama eToro, anda juga boleh memberi sebarang komen anda di bawah. Sampai di sini dahulu. Semoga kita bertemu lagi di dalam video yang akan datang. Aku mohon korang semua like, share and subscribe my YouTube channel. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sign off. Bye bye.